السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. سأقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Dapat kita solat maghrib berjemaah. InsyaAllah, insya sekarang pun juga berjemaah. InsyaAllah subuh besok juga berjemaah. Sampailah setiap hari kita berjemaah 5 kali sehari. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT, supaya dapat kita menurut perintah Rasulullah SAW untuk sembahyang berjamaah. Bagi orang lelaki, hukumnya fardu kifayah. Jadi biar 5 waktu sembahyang itu berjamaah. Jangan seorang-seorang di rumah. Kalau seorang-seorang di rumah itu kata Nabi sembahyangnya sesat. Hadis sahih tau. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu tanpa ada uzur syar'i yang dibenarkan oleh Islam, tak ada uzur, saja tak siwa je. Seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah masing-masing. Orang kata sembahyang di rumah. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Rasul kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Rasul kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Jadi orang sembahyang seorang di rumah tu dikira sesat sembahyangnya. Walaupun sembahyang, tapi tak ada dapat pahala jemaah. Nanti ada bab sembahyang jemaah ni akan kita baca insya-Allah. Tapi lama lagi lah, bukan kejap ni. Bukan bulan ni.
Bukan bulan depan. Tak tahu berapa bulan lagi kita akan baca insya-Allah. Ya, fadilat semayang berjemaah. Mari kita habisi saki-baki umur kita ni. Bukan lama benar lagi. Dalam kita mengerjakan semayang berjamaah. Hukumnya fardu kifayah. Pahalanya 27 kali ganda daripada semayang seorang-seorang diri. Kita semayang tadi 3 rakaat. Kali 27 kawan. 27 kali ketiga kawan. 7 kali 3 21. Tangan 2. 7 kali 2 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. Jadi maknanya maghrib tadi kita dapat 81 rakaat. Sedangkan orang lain main rumah dapat 3 rakaat aja. Dapat pahala 3 rakaat aja. Ini dapat pahala 31 rakaat. Ya, ndak ke tanda. One more time. Ndak ke tanda. Atas pastikan kita 5 waktu sehari semalam berjemaah ya. Begitulah fadilat sembahyang jemaah tu 27 kali ganda. Salatul jamaati tafdulu fi min khairin. Tafdulu min bukan khairun min salatil fardhi. Salatul jamaati khairun min salatil fardhi bisam'in ashri darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan 27 kali darjatnya. Itu hebatnya sembahyang berjemaah ni ya. Dia fardu kifayah. Wajib kalau seorang tak datang ke surau ni, waktu sembahyang, apa-apa waktu kalau seorang tak ada, semua berdosa dalam kampung ni. Kerana hukumnya fardu kifayah. Mudah-mudahan kita akan menghabisi saki-baki umur kita ni dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Ya, sedangkan kita bukan lama benar hidup pun. Tambah sekarang dah pandemik COVID-19 ni. Ramai yang dah mati. Dah 500 lebih dah mati dalam Malaysia ni. Nunggu gila kita aja. Tapi tak mungkin mereka berlaku di mana-mana ni. Mungkin benar-benar ya. Jadi sebelum itu berlakulah kita bersedia untuk mencari bekalan. Nak kita bawa balik kampung. Kampung kita mana? Mana nama? Mana dia? Tanjung Bangkong. Mana kampung kita? Akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Kita asal dari akhirat, kita akan kembali kepada akhirat. Baik, untuk malam ini kita sambung pengajian kita. Pembacaan kita. Tajuknya masih lagi bab fikir. Bab fikir. Suruh kita fikir. Allah bagi kita otak. Ya. Makhluk lain ada otak juga. Gajah ada otak, singa ada otak, rimau ada otak, udang lagi ada otak udang. Ikan ada otak. Tapi dia tak boleh berfikir. Manusia diberi otak boleh berfikir. Jadi kita fikir. Bila fikir tu kita tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Yang mana bermanfaat, yang mana memberi mudarat. Yang mana boleh membantu kita, yang mana boleh membinasakan kita. Itu guna otak. Dan Allah puji manusia ni kerana dia otaknya boleh berfikir. Jadi kita buat fikir ni. Allah puji walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam, manusia tu Allah muliakan. Ilmu manusia jadi raja. Rimau mana ada jadi raja. Manusia jadi presiden, singa mana ada jadi presiden. Ya, manusia jadi gubernur, gajah mana ada jadi gubernur. Jadi dimuliakan manusia tu. Yang jadi raja manusia, yang jadi gubernur manusia, yang menguasai dunia ni manusia. Ya, padahal manusia bukan kuat pun seperti gajah. Tapi manusia boleh menguasai gajah kerana dia boleh gunakan otaknya untuk berfikir. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi mereka tunggangan di daratan dan di lautan. Manusia saja yang ada kenderaan. Lain makhluk tak ada. Jin tak perlu kenderaan kerana dia boleh terbang. Gajah tak ada kenderaan, malahan dia jadi kenderaan, orang naik atas gajah. Ya, kuda tak ada kenderaan, malahan dia pula jadi kenderaan, orang naik atas dia. Binatang-binatang yang lain jadi kenderaan. Tapi manusia ada kenderaan di daratan dan juga di lautan. Ada kereta api, ada bas.
ada motorcar, ada lori. Itu kenderaan manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Yang paling baik rezeki manusia je lah. Kerana dia ada otak. Otak tu boleh fikir. Sedangkan binatang lain ada otak tapi tak boleh fikir. Rezeki manusia tu paling baik. Nasi ada berapa jenis nasi? Nasi saja ada berapa jenis nasi? Berpuluh-puluh, tak terbilang kita. Ya, ada nasi minyak, ada nasi lemak, ada nasi goreng, ada nasi bukhari, ada nasi hujan panas, ada nasi biryani, ada nasi Arab. Sikit banyak ke nasi? Nasi goreng banyak ya? Nasi goreng ada, goreng apa? Nasi goreng kampung ada. Nasi goreng ayam ada tak? Nasi goreng Cina ada tak? Nasi goreng USA pun ada, punya lah jauh ada. Itu manusia yang makan ya. Lain mana ada macam tu? Ada pernah tengok gajah makan nasi paprik. Ada pernah orang tengok singa makan nasi Arab. Tak ada apa? Manusia saja yang ada makan makanan macam tu. Roti ada berapa jenis roti? Berpuluh-puluh jenis roti. Ada satu kedai mamak tu saya tengok, saya baca online dari luar. Dia ada 85 jenis roti. Macam-macam. Itu manusia saja yang makanan yang ada pilihan-pilihan yang banyak macam tu. Lain tak ada. Jin makannya apa? Tulang aja. Gajah makan apa? Pulau pisang, batang pisang. Rimau apa makannya? Daging mentah. Singa apa makannya? Daging mentah juga. Itu. Tapi manusia macam-macam. Gula macam-macam. Gula tempoyak ada, gula lemak ada, gula apa? Gula rempah ada. Lagi gula asam pedai ada, macam-macam. Saya pergi kedai jual gula tu. Macam-macam ada. Tadi saya singgah situ. Macam-macam gula ada, gula tocu ada. Manusia saja yang ada gula apa tu. Sebab itu kita gunakan otak yang Allah bagi tu untuk berfikir, ya. Untuk berfikir. Kita baca senang. Ini belum baca lagi ni. Maka tiada berlawanan dua hadis ni. Ada dua hadis yang dah kita baca bulan sudah. Kata Abu Hurairah, barang siapa berfikir 1 saat, dia dapat fadilat seolah beribadah selama setahun. Kemudian ada pula seorang lagi namanya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, dia berkata barang siapa berfikir 1 saat saja, dia dapat pahala seolah-olah beribadah 70 tahun. Banyak benar. Tadi setahun ni 70 tahun. Seolahnya hadis itu bertentangan antara satu sama lain. Maka mengadulah sahabat kepada Rasulullah. Ini dah kita baca dalam surah ni. Soal tuan-tuan lupa itu bukan salah saya. Siapa yang nyuruh lupa? Dah kita baca dalam surah. Jadi mengadulah kedua-dua. Abu Hurairah mengadu kepada apa ni? Sahabat tadi mengadu. Abu Hurairah kata opini. Dia mengadu lagi. Ibn Abbas kata opini. Jawab Rasulullah akan panggil dua-dua orang. Panggil Abu Hurairah sini, panggil Ibn Abbas sini. Maka datanglah kedua-dua mereka. Lalu ditanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya Aba, bukan Abu ya, Aba Hurairah, apa yang kamu fikirkan?" Jawab Abu Hurairah, "Saya berfikirkan tentang kejadian langit dan bumi." Macam mana langit itu tinggi di angkasa, tak ada pula tiang, dia pula jatuh bintang-bintang itu, tak ada tiang, tak ada pula roboh langit itu. Surau ni kalau tak ada tiang macam roboh lah ya. Ini langit tak ada roboh pun. Itu kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala. Tengok pula bumi. Sedikit luas terbentang, macam-macam di atasnya. Ada binatang, ada manusia, ada burung, ada pokok-pokok, ada tumbuh-tumbuhan. Macam-macam jenisnya ada di atas bumi ni. Luas terbentang. Jawab Rasulullah, fikir kamu itu sama dengan beribadah selama 1 tahun. Kemudian ditanya pula pada Ibn Abbas, kamu fikir apa wahai Ibn Abbas? Jawab Ibn Abbas, saya memikirkan tentang kejadian selepas hidup kita ni. Lepas mati apa berlaku? Saya memikirkan hidup lepas ini. Hidup semula, adakah sempurna hidupnya? Ataupun seperti binatang yang di perangai yang diamalkan dunia ini. Kemudian macam mana perjalanan dari kubur ke Padang Mahsyar, ada kenderaan kedak di Padang Mahsyar lepas kedak daripada seksa
matahari senyekai dan sebagainya. Kemudian menerima kitab amal dengan tangan kanan ke dengan tangan kiri, ataupun cucuk dada itu tumbuh ikut belakang, ambil kitab dari belakang. Itu yang saya fikir. Jawab Nabi, kalau itu pikiran kamu seolah-olah beribadah selama berapa tahun tadi? Tuan-tuan? 70 tahun. Jadi maknanya fikir tentang alam ni dapat setahun beribadah. Kalau fikir tentang kematian dan perkara-perkara yang berlaku selepas kematian, berapa tahun? 70 tahun. Mana lebih besar pahalanya? Mana lebih besar pahalanya, tuan? Cerita pasal kehidupan selepas mati, ya. Dia kubur macam mana, bangkit dari kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, menerima kitab macam mana, dihisab macam mana, ditimbang dengan mizan di akhirat esok macam mana, meniti siratal mustaqim macam mana, lepas ke tak, kalau lepas ke mana, kalau tak lepas ke mana. Itu kena fikir tu. Dapat pahala 1 saat aja dia fikir, dapat pahala seolah-olah beribadah 70 tahun. Itu dah kita baca dalam surah. Jadi seolah-olah ada pertentangan, tapi bila ditanya Rasulullah tak ada pertentangan. Tak ada berlawanan, ya. Hadis itu ikut apa yang dipikirkannya. Ya. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, wali Allah tahu, Ibrahim bin Adham. Ada orang mengatakan Ibrahim bin Idham. Dua-dua tak apa. Adham pun boleh, Idham pun tak boleh. Idham tentang apa? Yang tak betulnya Ibrahim Ista, itu tak betul. Ibrahim Adham wali Allah. Ibrahim Idham pun wali Allah juga. Ibrahim Ista kuali. Bukan wali Allah, kuali. Tapi wali juga tau. Wali apa? Wali nikah. Saya dah 3 kali jadi wali dah tau. Tapi tak pakai wali nikah ni. Kita nak wali Allah. Ini di antara Ibrahim bin Adham, ya. Wali Allah ni. Apa kata dia? Bermula fikir atas 3 bagi. Fikir tu ada 3 jenis fikir. Ada 3 jenis yang perlu kita fikirkan. Yang pertama, fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, iaitu hal ulama. Ulama memikirkan kejadian dari Allah Ta'ala. Allah jadikan matahari tu hebat, Allah jadikan bulan tu, Allah jadikan bintang, ya, Allah jadikan manusia, Allah jadikan binatang, Allah jadikan ikan, ada yang besar-besar benar, yang kecil-kecil benar. Ya, Allah jadikan apa lagi? Pokok-pokok, ada yang rening, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang manis, ada yang kelat, ada yang tawar, ada yang pahit. Kejadian-kejadian. Itu semua kejadian dari Allah Ta'ala tu. Itu nombor 1, fikir tentang kejadian Allah Ta'ala. Menjadi dalilkan dia tentang kebesaran Allah Ta'ala, ya. Yang kedua, apa fikirnya? Fikir pada segala yang halus-halus, benda kecil-kecil, yang indah, kecil tapi indah, yang indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala, ya. Seperti roh, halus tak nampak di kita. Jadi dengan ada rohnya, kita ada merasa gemar, merasa suka, merasa benci, merasa rindu, merasa marah, merasa sedih. Ada tak? Itu dengan ada roh. Kalau tak ada roh, tak terasa pun. Itu roh tu, jisim yang sangat halus, yang tak bertubuh. Dia jirim, bukan jisim, jirim. Benda yang tak ada jisim, tak bertubuh. Itu roh, yang halus-halus. Itu tak dapat mikir. Dia fikir pada segala yang halus-halus, dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala, dan kelebihan segala nikmatnya. Tengok kelebihan nikmat yang Allah bagi. Ya, mata tu nikmat ke tak? Tuan-tuan, mata tu nikmat ke tak? Nak tahu nikmat ke tak, cuba jadi buta, betul? Baru tahu, baru khabar baliknya. Nak tahu dia nikmat tidak, bila dah hilang nikmat tu, baru sedar. Bahawa itu satu nikmat yang paling besar. Nikmat mata tu bila dia sedar, apabila dia dah buta. Nikmat telinga bila dia sedar, apabila dia jadi pekak, dah labang. Tahu ke labang? Orang sini cakap sopan orang pengajar juga, ya. Dah labang, baru sedar. Tanya ada orang, nak ke mana ustaz? Aku belum makan lagi. Jawabnya, dah labang, tak tengok. Baru sedar nikmat telinga tu. Nikmat kaki boleh berjalan, bila baru kita sedar? Bila baru sedar? Bila dia dah lumpuh, dah tak boleh berjalan. Baru
terasa nikmat kaki tu. Nengok orang berjalan tu dia sayu, nengoknya dia boleh berjalan, aku tak boleh berjalan atas kursi roda je. Ya ke tak ni? Ada bangkangan. Baru dia sedar. Ya. Baru dia sedar. Nak ke mana tu? Nak pergi masjid. Dia pergilah ke mana dah tak lalu dah kata. Padahal masa lalu tu tak siap pergi masjid juga. Rumah tepi masjid, tak siap nak pergi masjid. Udah lumpuh, baru teman dah tak lalu je. Ada ke tak ada orang apa tu? Ada. Yang sini tak ada lah tempat lain. Baru sedar. Tu usaha apa tuan-tuan dan perempuan? Perempuan tak ada je. Tu usaha apa? Bila sedar rambut tu satu nikmat. Bila kita sedar rambut tu satu nikmat. Bila udah botak, baru sedar rambut tu sebagai satu nikmat. Ya, orang botak macam mana kan? Jenuh mencari minyak sapi, melumur kepala dengan minyak sapi. Kok mau? Tumbuh rambut. Tumbuh kan? Berkilat lagi kepala tu ada. Pasal apa? Dia nakkan berambut. Nak meremas balik. Ini dia nikmat kan? Macam cahaya ni. Bila sedar cahaya ni satu nikmat. Bila sedar cahaya ni adalah satu nikmat. Bila putih elektrik ni dah gelap macam mana? Padang elektrik macam meraba-raba kan? Baru Allah dah tak ada api pula kan? Begitulah. Bila hilang benda itu dari kita, baru sedar dia sebagai nikmat. Ini kita fikirkan nikmat Allah SWT. Nak bilang nikmat Allah ada berapa? Ada berapa? Tak terbilang oleh kita. Ya? Allah kata dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terkira oleh kamu. Tak boleh kira. Tak boleh bilang. Sebab itu tuan-tuan, semasa ada nikmat pada kita, gunakan sebaik. Allah bagi nikmat mata, gunakan mata itu untuk melihat Al-Quran, untuk melihat kitab, untuk melihat perusahaan dia, untuk melihat kebesaran Allah. Gunakan nikmat mata itu. Allah bagi telinga, apa gunanya? Gunakan telinga itu untuk mendengar ceramah agama, untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik, untuk mendengar zikir-zikir, untuk mendengar orang baca Quran. Gunakan nikmat telinga itu. Ada kaki, gunakan nikmat kaki itu untuk pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi berdakwah, pergi ziarah dan sebagainya. Allah bagi nikmat lidah, apa guna? Gunakan lidah itu untuk bercakap yang baik-baik aja. Apa cakap yang baik? Zikir. Subhanallah walhamdulillah. Baik ke tak? Baik ke tak? Baik. Itulah guna lidah tu. Ini dah lain gunanya. Ya ho janggeli kahir. Baik ke tu? Bagi apa? Kalau tidak ada yang punya. Baik ke tu? Baik ke tu? Mari kita jalan bersama. Ini orang tua Malaysia pun ni. Orang muda-muda tak tahu nama. Itu salah guna lidah tu. Kamu kenapa? Bila dengar lagu orang dia nganggu baunya. That's the way I like it. Itu salah guna lidah ya. Ataupun ngumpat orang anu. Itu salah guna lidah. Gunakan lidah itu untuk membaca Al-Quran Karim. Gunakan lidah itu untuk berzikir. Gunakan lidah itu untuk memberi nasihat yang baik. Gunakan lidah itu untuk mencegah kemungkaran. Itu baru kita syukur kepada nikmat Allah Ta'ala ya. Itu yang kedua ya. Fikir tentang segala yang halus-halus. Dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Dan kelebihan segala nikmatnya. Dan iaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Patutnya kita dapat nikmat apa buat? Syukur. Syukur tu bukan setakat ucap Alhamdulillah saja. Syukur tu gunakan nikmat Allah di jalan yang diredai olehnya. Itu namanya syukur. Kalau kita syukur apa? Kalau kita syukur apa Allah nak bagi? Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur di atas nikmat aku, nescaya aku tambah lagi nikmat bagi kamu. Tuan-tuan, yang ditambah tu bukan bilangannya. Yang ditambah tu keberkatannya. Bilangan tak ditambah. Kita syukur dengan 2 mata yang Allah bagi tu. Tadi pula jadi 4 macam dia. Bukan tambah mata tu. Syukur lagi 4 jadi 8. Syukur lagi 8 jadi 16.
Cukup lagi 16 jadi 32. Cukup lagi 32 jadi 64. Sudah tak muat badan kita dengan mata aja. Bukan bilangan jadi cukup yang ditambah. Yang ditambah apa? Keberkatan. Kita gunakan mata tu di jalan yang diredai oleh Allah. Apa gunakan mata tu? Melihat Al-Quran, melihat kitab-kitab, melihat hadis-hadis, melihat perjalanan ke tempat-tempat kerja, melihat isteri dan anak-anak, melihat benda-benda yang boleh membantu manusia, membantu masyarakat. Itu gunakan mata. Tapi syukur tu Allah tambah. Tambahnya apa? Berkatnya. Allah tambahkan berkat tu, artinya kita dapat pahala dari mata yang Allah bagi tu. Dengan mata dapat pahala. Kita nampak jalan ke masjid, jalan ke surau, jalan ke majlis ilmu. Dengan mata yang ada tu. Itu namanya syukur. Itu Allah tambah keberkatan. Jadi maknanya boleh tak kita dapat pahala dengan mata? One more time. Boleh tak dapat pahala dengan mata yang ada pada kita? Boleh benar. Dapat dosa boleh tak? Boleh juga. Dengan mata tu apa? Bila pegang satu lusa, apa? Pergi tengok perah amoy. Itu dapat dosa. Itu tak ada berkat namanya. Dapat duit. Kalau duit tak berkat macam? Kalau duit tak berkat apa kena? Dia belinya alat-alat musiknya, dia belinya piano, teng 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 teng, pukul 3 teng 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 teng. Tak berkat lah tu. Dengan anak-anak. Kalau tak didik anak-anak tu jadi tak berkat anak-anak tu. Anak-anak tu tak erti baca Quran, tak erti sembahyang. Bila bulan Ramadan dia jadi geng plastik hitam. Tahu bukan geng plastik hitam? Itu tanda anak-anak tak berkat tu. Tapi kalau kita didik anak tu secara Islam, berkat anak tu. Kalau anak tu berkat, dia mengerjakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang, mak bapaknya dapat pahala tak? Dapat. Tapi kalau kerana kecuaian kita, dia melakukan maksiat, mak bapak dia dapat dosa tidak? Dapat juga. Pahala pun dapat, dosa pun dapat. Kalau nyerongin dia tengok anak darahnya pakai t-shirt, anak darahnya patut tutup aurat, dia pakai t-shirt. Betul pula t-shirt tu. Apa tulis yang depan tu? Kiss me. Apa anda ni? Belah tulis kiss me kata. Belakang tulis apa? Depan kiss me, belakang tulis apa? Salah. Apa? Salah. Apa? No problem. Dia nyongin aja bapak nengoknya, nyongin je mak nengoknya. Esok siap. Di akhirat dia dapat dosa sama kerana kecuaian dia mendidik anak dia dengan cara Islam. Apa saja kita mesti ikut cara Islam. Sebab itu Allah dah lengkapkan Islam. Tak ada apa yang tak ada dalam Islam, semua ada. Semua ikut cara Islam. Makan cara Islam, minum cara Islam, berjalan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenduri kenara cara Islam, apa saja, whatever, mesti ikut cara Islam. Baru diterima Allah Taala, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fikir pada segala amal. Buat amal tak? Apa amal? Buat benda yang diperintah oleh Allah Taala, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Itu namanya amal. Ada amal baik, ada amal jahat. Yang amal jahat itu jangan buat. Itu Allah datangkan 5 hukum supaya kita beramal. Apa 5 hukumnya? Tuan-tuan, apa 5 hukumnya? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. 5 hukum tu. Apa ni? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Yang itu pun tak hafal lagi ke? Yang pertama wajib. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Mesti buat. Contoh apa? Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat bila cukup haul dan nisabnya. Naik haji ke Mekah kalau ada puasa. Dan sebagainya. Itu wajib lagi tu. Menutup aurat wajib, berlaku adil tu wajib. Ya. Lagi apa? Didik anak secara Islam tak wajib. Itu wajib lah tu. Mesti buat. Yang kedua haram. Apa tu haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan
dapat pahala. Dia buat dosa. Apa dia contoh? Berzina, dosa. Minum arak, dosa. Lagi? Mengumpat, dosa. Lagi? Apa lagi? Jadi orang zalim, dosa. Lagi? Banyak benda dosa ni. Tak puasa Ramadan, dosa. Lagi apa? Menari, dosa. Lagi apa? Tak ada lagi dosa. Berzina, dosa tak? Dosa juga. Itu yang dosa. Jangan buat. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti jangan buat. Yang ketiga apa? Sudah lupa. Saya penting 5 tu tau. Yang bawah dia wajib dan haram. Yang ketiga apa? Sunat. Apa arti sunat? Ambil pisau potong je. Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok. Nak elok kena tak elok? Atau buatlah benda-benda yang sunat. Ada sembahyang sunat, ada puasa sunat, ada pakaian sunat, ada sedekah sunat. Buatlah. Ini bila dengar sunat tu jubih dia bukan wajib sunat. Tak pahala, buatlah yang sunat-sunat tu. Kalau kita buat yang sunat-sunat tu pahalanya kecil tapi banyak kali. Setiap kali buat sunat sampai umur dah tua, berkumpul tak pahala sunat tu? Berkumpul tak pahala sunat tu? Kumpul. Banyak ke sikit jadinya? Berat ke ringan jadinya? Berat pahala sunat. Ini nengok sunat, bukan wajib sunat. Sepanjang umur dah tak buat yang sunat tu. Sampai padam tak ada buat yang sunat tu. Ini bila ada yang sunat tu buat. Himpunkan pahala-pahala sunat tu. Walaupun sikit, walaupun kecil. Tapi dia nanti akan jadi berat, akan jadi besar, akan jadi banyak. Itu sunat. Kerana kita bukan selama-lama dalam dunia ni pun. Betul tak? Yang keempat apa? Makro. Apa tu makro? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Tak pahala ke tak nak? Kalau tak pahala tinggalkan. Jangan buat yang makro-makro tu. Tak ada dosa, bukan dosa tapi dapat pahala. Kalau kita tinggalkan. Itu namanya makro. Janganlah jual dia macam tadi dia macam sunat juga. Sunat ini betul adalah makro bukan haram ni. Bukan dosa. Kalau benda makro tu Allah benci. Kalau Allah benci, malaikat benci. Kalau Allah benci, malaikat benci, nabi pun benci. Kalau nabi benci, orang ahli-ahli syurga semua benci yang makan makro tu. Apa contohnya? Makan tangan kiri makro, minum berdiri makro. Bukan berdosa ya? Lagi apa? Apa? Rokok makro ke? Ini dah. Saya nak dengar ayat tu tadi tu. Rokok apa hukumnya? Udah. Makro ke? Rokok tu hukumnya haram. Dengar ke mana ni? Ada bangkangan. Mengapa dia jadi haram? Ada nas. Ada dalil Qurannya. Apa kata Quran? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Mana tahu? Orang yang isap rokok tu boleh memanggil penyakit tak? Boleh menyebut penyakit tak? Orang isap rokok tu penyakit ke tak? Penyakit, apa penyakitnya? Yang pertama radang paru-paru, kadang-kadang kongkong ni. Mulut pecah-pecah. Lagi apa? Ada penyakit pneumonia. Kalau lagi apa? Penyakit sakit dada, lemah jantung, darah tinggi, kencing manis. Itu disebabkan oleh rokok tau. Tak percaya tanya doktor. Rokok tu bahaya ke tak? Tuan-tuan, rokok bahaya ke tak? Cuba tengok dalam pada kulit apa kotak rokok tu. Dua tadi tulisnya. Apa tulisnya? Tak pernah tengok ke dia? Tak ada macam ke? Orang yang merokok tak pernah cakap, tak berani je bukan apa. Apa tulisnya? Amaran Kerajaan Malaysia. Merokok adalah membahayakan kesihatan. Ada tak tulis tu?
Kalau dia keluar kotak rokok tengok. Ya ke tak? Jadi kalau tahu benda tu bahaya, kita gunakan juga. Apa hukumnya? Itu jadi haram tu. Kalau saya tahu dalam ini air ni ada racun dalam tu, saya minum juga. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram. Ada orang kata ada racun tak? Saya minum letak lagi. Haram hukumnya. Begitulah kita tahu benda bahaya tu. Haram ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, merokok itu membazirkan duit. Ya. Merokok itu membazir ke tak? Apa letak membazirnya? Sebatang rokok berapa duit? Sebungkus rokok berapa duit? Berapa duit sebungkus rokok? Rasanya RM17 ke berapa ya? Ada 17? 17. Kata 15 lah. Saya tak merokok, tak tahu saya. Ya. Kalau RM15 sebungkus, kalau 2 bungkus sehari dia merokok. Sehari berapa? 2 bungkus sehari. Sehari berapa duit? RM30. Sebulan berapa duit? Sehari RM30. Sebulan berapa ringgit? RM1,500. 10 bulan? RM15,000. RM15,000 boleh tak cukup tak tambang nak ke Mekah? Ada RM15,000 kalau simpan, boleh tak pergi Mekah? Boleh naik haji. Jadi membazir. Lagipun apa kata Tuhan tentang membazir? Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pembaziran itu, orang yang membazir itu, gengnya, membernya ialah syaitan-syaitan. Siapa tak? Ya, siapa tak? Jadi membazir tu. Orang membazir tu, kerana merokok tu tak membazir. Syaitan jadi geng, jadi kawan. Jadi pembantunya. Itu 2 dalil tu. Dua-dua ayat Quran belakang tu. Kalau ayat Quran pun tak percaya, nak percayakan siapa? Tak mau ikut Quran, nak ikut siapa? Nak ikut syaitan. Jadi siapa-siapa yang merokok, malam ni niat untuk apa? Niat untuk berhenti. Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Itu niatnya. Jangan tuan-tuan. Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dapat pahala bagi tahu. Kerana hukum ni hukumnya haram je. Ini dipersetujui oleh semua ulama-ulama. Persatuan Ulama Dunia mengakui rokok itu haram. Yusuf Qaradawi, ketua ulama dunia, mengakui bahawa rokok itu haram. Dan ramai lagi persatuan ulama Malaysia juga mengaku rokok itu haram. Jadi kalau sedang merokok, berhentilah. Nak pahala, berhenti. Boleh tak boleh berhenti? One more time. Boleh tak boleh berhenti? Boleh. Kalau azam tu je. Tuan-tuan, ini tahu ini. Orang ini dulu kuat merokok tau. Maksud saya ni bukan ustaz. Sebelum ni apa kau dia? Cikgu. Masa itu merokok. Orang ni kotak tau. Tapi bila sedar benda tu haram, boleh berhenti sampai sekarang ya. Tahun 78 berhenti dah. Sekarang ni berapa? 2020. Berapa tahun dah berhenti? Sebelum saya pergi ke Mekah berhenti dah. 2021 dah. 78 berapa? 78 sampai ke 2000 berapa? 32 tahun. Mana pula? 22 tahun. Lepas tu campur lagi 42 tahun. Itu saya merokok dulu ya. Dulu saya merokok 2 bungkus sehari. Kalau di dalam kotak rokok saya ada 5 batang apa, saya tinggal rumah dulu. Pergi kedai beli dulu rokok dulu. Kerana takut putih. Itu saya merokok dulu. Tapi bila time berhenti, sampai sekarang ni berhenti. Tapi memang susah. Tak dapat ngisap rokok tu, cium bau je. Molek tau. Ini pengalaman orang berhenti merokok lah. Ya ke dah ni? Ada dah tuan-tuan yang merokok tu cuba untuk berhenti? Yang jadi masalahnya, masa kita berhenti tu lah ada orang offer rokok. Sila je. Masa kita merokok tak ada orang bagi pun. Jadi baru 2 dalil tu. Banyak lagi dalilnya. Kalau tak lagi boleh saya terang lagi ya. Ada 5 dalilnya, insya-Allah.
Okey. Itu ya. Itu nak fikir tu. Yang nombor 2 tadi fikir. Sekarang langsung tak baca apa lagi ya. Sekali bunyi tok ada sebab berhenti pula. Itu fikir yang kedua. Fikir yang ketiga tadi, fikirkan pada segala amal, beramal. Ya, yang sunat-sunat tu buat. Jangan tinggal yang sunat. Yang makruh-makruh tinggalkan, jangan buat. Yang harus jadikan ibadah. Yang harus tu dia jadikan ikut adat-adat dapat pahala. Contoh, menguap. Sudah bunyi apa ni? Menguap hukumnya harus. Ya. Harus menguap tu. Kemudian boleh tak dapat pahala dengan menguap? Tuan-tuan, dengar dia tu. Boleh dah dapat pahala dengan menguap? Boleh. Macam mana? Macam mana? Mula-mula tutup mulut tu. Dapat pahala. Kemudian dijampi. Tahu apa jampi menguap? Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu nak dia ajar. Kalau tahu, tak payah ajar. Tahu jampi menguap? Kalau tak tahu ikut. A'udzubillahi, ikut betul dengan au ya, au ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Udahlah tu, itu jampinya. Siapa tak hafal angkat tangan? Minta maaf lah dari kampung nak ni akon sini jangan tak. Siapa tak hafal? Bila menguap baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Itu menguap. Dapat pahala tak? Dah 2 pahala. Baik, hukumnya harus. Tapi boleh dah dapat pahala? Boleh dah dapat pahala? Boleh. Macam-macam boleh dapat pahala. Nak tu. Mula-mula tutup kepala tu. Dengan kepiah boleh. Dengan sorban boleh. Dengan tudung boleh. Dengan kain boleh. Payah-payah nak ambil berdi tu. Cok tak boleh tu. Tutup boleh. Saya pakai sorban tak apa. Boleh terus je. Kemudian masuk dalam tandas tu. Kaki mana dulu? Kaki kiri dulu. Kemudian sudah masuk dalam tandas tu baru buka aurat tu. Jangan dari luar dia boleh je keluar tu nak pergi masuk tandas ya. Dapat pahala gitu. Kemudian bertenggung. Kuatkan sikit kaki kiri tu. Jangan sembang dalam tandas. Kalau tandas tu dekat-dekat jangan sembang antara sebelah dan sebelah ya. Ini pergi nak sembang. Apa naik nombor tadi ni? Dalam tandas. Ya jangan sembang. Lagi yang lurus tu jangan ditengok. Tahu yang lurus tu? Yang peluk tu. Jangan ditengok. Makruh tu ya. Dapat pahala tu. Kemudian dibasuh, dah dapat pahala wajib. Basuh berak dapat pahala wajib. Bersuci tu hukumnya wajib. Bila keluar dari tandas kaki mana? Kaki kanan dapat lagi pahala. Nampak. Macam banyak pahala ni. Hukumnya harus je. Tapi boleh dapat pahala ya. Itu dia. Itu yang ketiga ya. Kata Fudail rahimahullah taala, fikir itu cermin hati. Kalau nak cermin di hati itu banyak fikir ya. Jangan tak nak fikir. Dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan. Dengan dialah engkau akan lihat segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau dan yang manfaat dan yang memudarat. Kena fikir kita tahu. Yang ini baik, yang ini tak baik. Yang ini bagus, yang ini tak bagus. Yang ini betul, yang ini salah. Yang ini memberi manfaat, yang ini mendatangkan mudarat. Yang ini membinasakan. Tahu dengan fikirlah. Kita nampak api tu. Fikir api tu boleh membinasakan tak? Boleh memudaratkan tak? Boleh. Jangan dekat api tu. Tapi api tu ada guna tak? Ada guna tak? Untuk memanaskan badan perlu api. Untuk memasak makanan perlu api. Untuk membakar ikan keli kena nak ada api. Apa nak bakar kan? Ada api. Dengan gunakan fikir kita boleh tahu yang mana mudarat, yang mana manfaat. Itu dah. Kemudian kata setengah orang alim, arifin tu orang yang kenal betul-betul dengan Allah Taala ya. Fikir itu 2 bahagi. Tadi 3, ini 2 bahagi. Iaitu fikir pada Tuhan. Fikirkan kebesaran Tuhan. Fikirkan Tuhan tu sentiasa melihat. Tuhan tu sentiasa mendengar. Tuhan tu sentiasa mengetahui. Kalau kita sedar Allah tu mendengar je, berani ke nak mengumpat? Tuan-tuan, kalau kita sedar Allah tu nampak aja, berani ke nak ngambil nombor ekor? Kalau kita sedar Allah tu mengetahui dalam hati, tu usah nak buat maksiat. Niat nak buat maksiat pun tak berani. Fikir tuan-tuan ya. Fikirkan tentang Tuhan.
bahawa dia sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa mengetahui. Dan kebesaran Allah. Tengok kejadian Tuhan. Kadang-kadang ajaib-ajaib pelik kita. Contoh, saya bagi contohnya. Saya kalau kuku tak potong, apa jadi pada kuku tu? Panjang sampai ke pintu tu boleh. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Janggut saya ni kalau tak potong apa jadi? Panjang sampai ke lantai. Boleh tak? Boleh ke tak? Rambut saya ni kalau tak potong macam mana? Panjang sampai berjari-jari boleh panjang ada bangkangan. Misal saya ni kalau tak potong aja panjang sampai ke lantai. Ya, tapi ada tak yang dia tak mau panjang-panjang? Bulu kenin mau ke panjang? Tuan-tuan. Bulu kenin panjang ke tak? Ada orang potong bulu kenin? Ada orang cukur bulu kenin? Panjang ke tak? Tak ada. Ada orang cukur bulu kenin ada. Tapi dia panjang ke tak? Kalau dicukur dia tumbuh balik. Dicukur bulu kening tu dia tumbuh, tapi tumbuh kepada satu peringkat je. Sampai satu peringkat tu dia berhenti. Ya ke tak kat saya ni? Saya dah 79 tahun umur tak pernah cukur apa. Mana-mana ini je. Tak ada dia panjang-panjang. Begitu bulu mata tak ada panjang-panjang. Kenapa? Kerana Allah tu sifatnya amat besar. Dia menjaga keselamatan manusia. Kalau tampil yang panjang macam mana? Tuan? Kalau tampil yang panjang bulu kening macam mana? Tongpondon tu lah. Terpaksa saya bawa untuk nak datang naik tokar dari kampung kemarin tu saya bawa. Nak ceramah pun itu bila ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor ini tak ada apa. Itu dia keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu fikir tuan-tuan. Yang kedua fikir tentang barang yang bergantung dengan hamba. Kita ni Tuhan jadikan alhamdulillah. Allah jadikan kita ni apa? Manusia. Boleh tak Allah jadikan kita ni kambing? Sekali lagi. Boleh tak Allah jadikan kita ni rimau? Boleh tak Allah jadikan kita ni ular? Boleh tak Allah jadikan kita ni katak? Boleh ke tak boleh? Boleh tak Allah jadikan kita ni babi? Kalau babi lah kita, di mana duduknya kejap ni? Di mana duduknya? Dalam hutan. Di mana? Bukit Belanduk. Membawa kuman apa? Beri. Mujur Allah jadikan kita ni orang jadi orang, jadi kita mulia itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena fikir tu kita ni hamba. Kemudian Allah jadikan kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Apa kata Allah dalam Quran? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadanya, untuk menjadi hamba-hambanya. Ini dipersetujui oleh hati kita. Hati suka tak jadi hamba Allah? Suka tak suka? Kalau saya panggil tuan Mikir ni hamba Allah, ada rasa nak nombor saya tak? Mikir ni hamba Allah lah, ada nak nombor saya? Ini baju merah. Mikir ni hamba Allah dah, ada rasa nak nombor saya tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Sejuk hati kalau saya tanya dia, mikir ni hamba Allah, marah tak? Tak marah. Sejuk je. Kalau dekat kedai kopi apa? Kalau dekat dengan kedai kopi apa? Mau kita minum sat ni Bonok dia. Tapi kalau saya kata mikir ni hamba dunia macam, tengok tangan tu. Udah menganggap nak nombor dia. Kerana dia tak suka jadi hamba dunia. Kita hanya suka jadi hamba Allah Ta'ala. Itu dipersetujui oleh hati. Akal pun setuju, hati pun setuju bahawa kita ni patut menjadi hamba Allah itu Allah dari kita. Ingat, kerja kita ni hendak beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu sebab Allah datang hukum tu. Hukum yang 5 tadi kena kita laksanakan dalam hidup kita. Yang wajib semua buat, yang haram semua tinggalkan, yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin, yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak mungkin, yang harus jadikan ibadah. Supaya kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu kekuasaan kita ni, ataupun Allah jadikan kita ni sebagai hamba. Cukup sekarang itu. Pendek tak sampai semuka. Udah bunyi, sekarang ada yang marah belakang tu. Bila nak habis ni, dah habis ni sekian dulu. Ada bangkangan. Tak ada bangkangan. Setuju belakang lah. Setuju belakang. Alhamdulillah. Jadi kita ni hendaklah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah
Jadikan diri kita sebagai hamba Allah ya. Apa saja kita jadikan ibadah. Itu kita gunakan fikir tu, tajuk kita besarnya tajuk berfikir. Suruh fikir. Itu gunanya ya. Akan datang kita akan baca sambung lagi ni. Entahlah. Fikir entah berapa bulan habis. Tu baru bab satu bab. Ini sekali lagi tak habis lagi ni. Tapi kalau nak laju boleh. Nak kita nak? Saya baca aja, tak payah terat, tak payah hurai. Nak kita nak? Nak ke tak? Kalau nak saya baca Allah habis satu muka insya-Allah ya. Jadi ataupun nak cara kopi ni, nak macam mana? Nak baca aja ke nak macam ni? Pilihlah sebenarnya, saya ikut je. Nak baca aja ke nak dihurai macam ni? Nak hurai kan ya. Jadi lamalah. Sekian dulu. Ampun maaf yang terasa, yang terketik, yang terbeliung, yang terkapak, minta ampun, minta maaf ya. Saya datang dari kampung bukan nak ngapak caranya dah. Nak nyemih pun dah. Semata-mata nak cadangnya nak drop shot aja. Tahu kena main apa drop shot? Dia reti kita main badminton ni. Drop shot tu open dah semua tu. Betul ya. Tapi backhand aja. Bukan apa ini forehand namanya tau. Kalau backhand kuat ke tak kuat? Tak kuat sangat ya. Kalau forehand meletup tu. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan saudara-saudara ya. Perempuan tak ada. Kenapa tak? Saya pun tak tahu. Pasal Covid ni. Tempat lain ada? Tak ada gaduh? Menteri Negeri ada? Apa ada? Kamu Gajah ada? Ya? Cuma saya tak tahu siapa. Taman Bina Jaya ni tak ada. Wallahualam. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu